Tapi Kapten, tidak mustahil kalau kita plotkan titik akhir di kesan itu 1.30 pagi itu dan jarak untuk menuju ke Selat Melaka dengan keupayaan yang ada pada MH370 itu untuk dalam masa sejam atau lebih kurang sejam sudah pun berada di Selat Melaka, dan antara titik yang diberitahu pagi ini adalah 200 km dari Pulau Pinang. Tapi sebelum ini timbul desas-desus tentang Pulau Perak itu disebutkan, dan Pulau Perak itu adalah titik batuan terakhir sepadan antarabangsa negara di perairan Selat Melaka. Jadi ini semua tidak mustahil pada pandangan Kapten, kerana kalau diplotkan kelajuan dan juga keupayaan kapal terbang, boleh tiba dalam jangka waktu itu, dalam jarak itu. Yang tu tak payah jadi kapten. Kalau nak plot, tak payah jadi kapten. Pasal apa? Kalau pesawat tu terbang 840 km, 850 km 1 jam. Kalau dia terbang 1 jam, dia akan berada 800 km jauh dari tempat yang dia pusing lah. Itu tak payah jadi kapten. Senang saja. Kita kelajuan, kita tahu masa, kita tahu kat mana tanpa bantuan mana-mana menara kawalan trafik dan sebagainya. Itu dah tak relevan pasal kapten yang jalan. Jadi maknanya pilihan mereka yang mengawal kapal terbang itu. Pilihan mereka yang mengawal kapal terbang dengan kelajuan, kalau dia tak ada corner kiri kanannya, kalau dia straight saja. Yalah, kalau straight melintasi kalau dia macam ni memang apa ni? Melintasi banjaran Titiwangsa sebagainya. Kalau dia terbang dalam 30,000 kaki, banjaran Titiwangsa tak menjadi satu benda yang relevan. Unless dia terbang rendah, di mana dia kena tahu. Kalau dia ada masalah, kalau ada masalah, kalau ada masalah. Ganjilnya macam ni. Bila dia terbang tinggi macam tu, radar boleh tangkap. Lagi rendah lagi susah tangkap. Pasal radar ni dia macam dom. Jadi maknanya kalau dia bergerak pada kelajuan tinggi itu, melepasi banjaran Titiwangsa, tentunya radar yang mengawasi kawasan itu akan nampak titik-titik di atas. Saya bukan pengawal radar, saya bukan expert radar, tapi ini lumrah. Common sense orang cakap, common sense mesti boleh tangkap. Tak apa, kalau kita tinggalkan aspek radar itu, kalaupun tiba sama ada 200 km ke barat laut Pulau Pinang ataupun pada kedudukan terakhir sempadan negara seperti Pulau Perak dan sebagainya, timbul persoalan mana tujuannya, kenapa ke situ, dan keupayaan kapal itu kita tahu minyak yang diisi itu masih lagi beberapa jam. Itu mudah dikira lah, pasal dia pergi sampai last contact tu berapa, 40, 30, 50 minit pusing ke sana kan. Last contact yang baru keluar dekat press conference jam berapa, 2.15, 2 suku, 45 minit. 45 minit. Maknanya dia akan terbang 875% lah dari 840, 600 lebih kilometer berada. Jadi kita draw satu arc. Dari tempat tu kita buat macam ni kan. Di sinilah last contact. Tapi kita tak pasti di mana, itu kita tunggu next press conference. Pencerahan baru. Antara perkara yang wartawan tunggu dalam sidang Abang seterusnya adalah data forensik ini. Kerana jelas sekali bahawa untuk memplot dan mengetahui di mana kedudukan terakhir mungkin kalau ia dikesan radar adalah dengan pengesanan oleh radar-radar yang ada. Maka kita tahu, kalau seperti Kapten kata tadi, kalau kita buat pun 360 darjah punya bulatan pusingan, siapa pun yang ada skala tu boleh pusing di atas peta. Betul. Tetapi aspek pengesanan, kerana laluan Selat Melaka adalah laluan yang sibuk untuk kapal dan sebagainya, dan pesawat. Dan kita tahu kalau naik ke atas pun kita ada Thailand, dan kita ada juga di bawah ini Sumatera, dan tentunya situ pun ada lapangan terbang seperti Medan dan sebagainya. Jadi pada pandangan Kapten, jika pesawat MH370 ini bergerak, tentunya di mana-mana titik ini akan terkesan oleh radar. Katalah kita ambil pulau apa tadi? Pulau Putih, Pulau Perak. Pulau Perak Katalah kita ambil poin Pulau Perak. Dari situ dia punya heading, dan kita buat satu liputan bulat. Pusing kiri ikut Selat Melaka ada Medan radar, dan seterusnya Singapura radar, dan jangan lupa Lampur radar, Kuala Lumpur punya radar. Kalau melalui Selat Melaka. Masuk kanan Thailand, Phuket, dan juga Myanmar. Pusing balik kita ada Batu West. Dan juga lampu kontrol, dan saya kurang pasti malam ni kalau malam time macam tu Hat Yai dan Phuket radar sampai tak. Jadi yang saya tahu, kalau pergi terus towards berhaluan ke Indian Ocean. Ada sini Indian Ocean Kalau ada zul tolong letakkan, tapi tak apa, teruskan. Indian Ocean tu melampaui Sumatera. Lepas Sumatera. Tempat tsunami start. Itu kawasan yang the loneliest place pada saya. The loneliest place on earth. Pasal di antara Afrika
Dia tak ada tanah. India, Ceylon semua kat atas Sri Lanka. Bawah Sumatera, terus ke Australia. Dan lautan bawah tu, lautan bergelora yang dipanggilkan Roaring Forties. Okay. Ini Roaring Forties ni maknanya ombak tu boleh berkeliling dunia. Okay. Itu the loneliest place on earth. Kalau kat situ, pasal tak ada rumah semua, tak ada landmass, tak ada airport, takkan ada radar. Tak ada radar di situ. Kalau sudah melampaui Pulau Pinang dan keupayaan untuk mendarat di Kota Baru misalnya, maka itu bukan lagi penerbangan untuk cuba mendaratkan kerana peluang untuk mendarat itu ada. Itu saya tak berani nak cakap pasal apa. Mungkin pesawat tu mengalami satu control problem sini. Okay. Ya, yang seperti kata dari sini kan tadi. Dari sini semua ada radar. Sini tak ada lagi. Singapura radar sampai sini Singapura radar. Datuk Ho Chi Minh, Bangkok radar. Datuk semua ni ada, Da Nang semua ni. Datuk nak masuk China jangan main. Sini radar kuat. Pasal ada Taiwan semua ni kan, this area. Jadi di sini nampak ni. Kosong. Di sini tak ada apa-apa, ada Diego Garcia, base Amerika dekat Maldives kat sini. Kalau di sini 6 jam terus ke bawah. 6 jam terus ke bawah, wallahu alam. Pasal pesawat tu saya tak berani nak confirm dah surrender, tak boleh turun ke apa, atau apa ni intention nawaitu. Yang saya boleh confirm, terbang tu jalan mungkin luar di kawalan, dah tak boleh corner ke, dah melekat kat situ ke, itu saya tak tahu. Saya tak boleh agak. Yang kita tahu, kalau pusing bawah radar, pusing balik radar, naik ke atas radar. Semua ni akan dapat radar signature dia.